Cerpen Sarden Tomato, penulis Muhammad Saifuddin Muhammad Tahir. Aduh, Isal terjerit kecil, sakit. Kakinya terpijak duri-duri yang sedang melepak santai di atas bumi. Darah mengalir perlahan. Setumpuk darah keluar dari kulit tapak kakinya. Luka yang dia dapat tidaklah besar manapun. Cuma duri-duri yang menusuk kulit kakinya yang berkaki ayam tetap memberi kesakitan. Maklum, umurnya masih sikit. Amit menoleh ke belakang, tergeleng. Mereka perlu cepat mencari kayu api kerana hari sudah ingin maghrib. Cepatlah Isal, hari dah nak maghrib ni. Mak sedang tunggu di rumah tu. Risau pula mak nanti. Okey abang, baiklah, maaf. Isal tersenyum cacat. Mak Indung kelihatan sedikit risau pada riak parasnya. Amit dan Isal masih belum pulang ke rumah, walhal putaran bumi sudah hampir-hampir membelakangkan matahari. Kemanalah budak berdua tu? Hari dan nak maghrib pun masih belum nampak lagi bulu hidung menolok Mak Indung. Assalamualaikum Mak, Assalamualaikum. Kedengaran suara Amit memberi salam. Waalaikumsalam. Ha, nampak pun bulu hidung anak-anak Mak ni. Risau Mak dibuatnya, kata Mak Indung dalam nada yang masih bimbang. Isal ni Mak, gara-gara dia lah ni kami agak lewat sikit pulangnya. Alah, biasalah Mak, pertama kali ikut Amit kan. Lama-lama biasalah dia tu. Isal tersenyum cacat lagi kepada abang dan maknya. Yalah, dah nak masuk maghrib ni. Pergilah urus diri kamu tu, arah Mak Indung. Amit dan Isal pun pergi mendapatkan tuala masing-masing lalu menuju ke perigi. Sebelum mandi, dua beradik itu sempat usik-mengusik. Nampak mesra hubungan dua beradik itu, walaupun keadaan hidup mereka agak daif. Amit berumur 12 tahun dan dia tua 3 tahun daripada Isal. Mereka kini hanya hidup bertiga bersama ibu mereka, Mak Indung. Ibu dan ayah mereka sudah bercerai dan kini ayahnya sudah pun kahwin baru. Hanya Mak Indung yang masih menjanda sampai sekarang. Bukan kerana tidak laku di pasaran, cuma dia lebih suka menjanda. Di samping itu, dia tidak ingin anaknya yang berdua itu berbapa tiri. Dia risau mereka akan diapa-apakan nanti, siapa tahu. Mak, cukup tak kayu api yang kami cari tu? Amit bertanya kepada emaknya ketika mereka sedang menjamu selera di bawah lampu pelita. Cukuplah sampai lusa kot, jawab Mak Indung. Kali ini Isal akan cari kayu banyak-banyak. Isal pula menyampuk. Yalah tu, Amit dan Mak Indung berkata serentak sambil senyum kepada Isal. Selepas menjamu selera, mereka pun bersiap untuk tidur walaupun malam masih terlalu muda. Keadaan mereka yang hidup daif tanpa elektrik mahupun peralatan elektrik menyebabkan malam yang masih muda serasa sudah seperti tengah malam. Sebelum melelapkan mata, Amit sempat menjeling emak dan adiknya yang sudah pun berlayar ke Korea Selatan dalam mimpi mereka. Dalam hatinya terdetik satu perasaan sayu melihat keadaan dua insan tersayangnya itu. Selamat malam Mak, Adik. Amit mengucap selamat malam sambil mengucup pipi kedua insan tersayangnya itu. Dia pun baring dan ikut serta berlayar dalam mimpi. Merasai hidup senang di alam mimpi, bahagia bersama insan-insan yang disayangi. Mampukah Amit merealisasikan mimpi indahnya itu? Wallahu alam.
Pagi itu Amid keluar dengan emaknya mencari kerja sementara untuk dijadikan modal membeli segantang beras. Setelah puas berjalan, akhirnya mereka mendapat satu kerja. Mereka diarahkan oleh orang berkenaan untuk membersihkan halaman rumahnya yang ditumbuhi rumput. Amid hanya melihat emaknya membersihkan kawasan halaman rumah itu. Timbul rasa kasihan melihat emaknya yang bertungkus lumus mengerah tenaga walaupun matahari sudah tegak di kepala. Emaknya sanggup berkorban untuk mereka agar dapat meneruskan hidup. Semasa Amid membuang rumput-rumput yang dibersihkan oleh emaknya, Mak Indung tiba-tiba pingsan. Sekembalinya Amid di tempat itu, dia sangat terkejut dan panik. "Mak, Mak!" Amid berteriak sambil menggoncang tubuh emaknya. Namun, Mak Indung tetap tidak sadarkan diri. "Mak, kenapa tinggalkan kami, Mak? Siapa nak sayang Isal sekarang?" Isal menangis lebat. Akhirnya berakhirlah sudah hidup Mak Indung di dunia ini. Akibat terlalu berpanas dan usianya yang sudah lanjut, Mak Indung diserang stroke haba dan Mak Indung tidak dapat diselamatkan. Sudahlah tu Isal, sudah tiba masanya untuk emak pergi ke tempat yang lebih aman. Amid memberi semangat kepada adiknya, juga kepada dirinya. Dia harus berlagak tabah di depan adiknya. Kini mereka tiada lagi tempat untuk bergantung. Meskipun masih punya ayah, itu tidak menjamin apa-apa kepada mereka. Selepas kematian emak mereka, tinggallah hanya mereka berdua di pondok buruk mereka itu. Ayah mereka langsung tidak menghiraukan mereka. Memang berbisa sekali ayat mak tiri mereka. Kini Amid yang bertanggung jawab sepenuhnya memberi nafkah kepada adiknya Isal. Awal subuh dia akan keluar dan akan kembali ke rumah ketika matahari hampir-hampir tenggelam di telan bumi. "Isal, jangan pandai-pandai nak jumpa ayah tau. Bukan nak burukan ayah, tapi kasih sayang ayah dengan kita dalam keadaan yang kritikal dikerjakan oleh mak tiri kita tuh. Entah ayat apa dia salur ke dalam otak ayah tuh." Amid berpesan kepada Isal. Isal hanya mengangguk, entah fahamkah tidak. Satu hari Isal terdesak untuk pergi ke tempat ayahnya kerana terlalu lapar. Ketika itu Amid masih lagi berjalan di muka bumi ini untuk mencari rezeki. Isal curi-curi masuk ke kedai runcit ayah dan emak tirinya dan mengambil setin sardin tomato. "Woi budak, kau ambil apa tuh? Dah pandai mencuri sekarang ya? Tak sedar diri, mati jala kebelur di pondok buruk kau tuh!" teriak mak tiri mereka. Terdengar teriakan itu, Pak Said pun bergegas ke situ lalu menyentap sardin tomato yang ada di tangan Isal. "Tak guna punya anak, mesti arwah mak kau yang ajar mencuri ni kan? Pergi mampuslah kamu!" Pak Said berkata kesat kepada anaknya sendiri. Di manakah rasa kasih kepada darah daging sendiri? Isal dihalau dari situ oleh ayah kandungnya sendiri. Berjalan pulanglah Isal dalam keadaan yang kelaparan. Sesampai di rumah, Isal menceritakan kejadian yang berlaku tadi kepada Amid. "Kan abang dah cakap, jangan pergi sana," marah Amid. Namun begitu, marahnya kembali surut apabila melihat adiknya. Dalam usia yang masih muda, hidup mereka sudah dipersia hanya kerana setin sardin tomato
Mereka disumpah, dimaki, dan dicaci oleh darah daging mereka sendiri. Tapi Amit tahu, di depan sana pasti akan terbit satu cahaya kegembiraan buat dia dan adiknya. Meski perjalanan itu masih jauh, dia tidak akan mengaku kalah. Cerpen kedua yang bertajuk Mati. Penulis Muhammad Saifuddin Muhammad Tahir. Buku yang bertajuk Berkaki Ayam. Hana kelihatan sedang mencari sesuatu di dalam beg sandangnya. Entah apa yang tengah dicarinya itu. Jumpa pun. Hana tersenyum gembira. Sebatang pen yang berharga kepadanya akhirnya dijumpai daripada pen dan pensel yang bertabur di dalam bagnya itu. Dia terlupa untuk meletakkan semula pen itu di kotak pensel yang memang dia sediakan khas untuk pen itu. Pen itu sangat berharga buatnya karena pen itu merupakan hadiah hari jadi daripada emaknya untuk ulang tahunnya yang ke-14 tahun pada 2 bulan yang lepas. "Amboy, gembira nampak?" tegur Ida yang baru sampai namun sempat melihat gelagat sahabatnya itu tadi. "Mestilah, gila tak gembira, barang bermakna kot," balas Hana pula. Ketawa dua sahabat itu meledak. Hana dan Ida sudah lama menjalin persahabatan. Jalinan persahabatan itu sudah dijalin sejak mereka bersekolah rendah lagi. Dan hubungan mereka memang sangat rapat hinggalah sekarang. Bergaduh-gaduh kecil itu biasalah. Hal itu menyebabkan jalinan persahabatan mereka semakin erat. Hana seorang yang manja dengan ahli keluarganya. Maklumlah, dia ialah anak perempuan yang bongsu dalam keluarga mereka. Hana mempunyai wajah yang manis dan wajah itu sering dihiasi dengan senyuman yang tidak lekang dari bibirnya. Semua ahli keluarganya sangat senang dengan Hana, meskipun dia seorang yang manja. Walaupun manja, Hana seorang anak yang taat dan patuh pada ibu bapanya dan juga kakak dan abangnya. Nenek, atuk, pakcik, makcik, dan juga sepupu-sepupunya sangat menyenanginya. Tuntasnya, dia memang seorang yang disayangi oleh keluarganya dan juga orang-orang yang mengenalinya, termasuk sahabatnya, Ida. "Kau kenapa, Hana?" tanya Ida apabila melihat kelakuan Hana yang pelik. "Kepala aku sakitlah dah," balas Hana. "Kau rehatlah dulu. Lagipun acara ni dah nak habis dah. Nanti aku bagi tahu cikgu." "Oke Ida, terima kasih." Hana pun berjalan pulang ke asrama. Acara sukan tahun lalu sekolah mereka sudah pun sampai ke kemuncaknya. Lagipun kepalanya terasa sangat sakit seperti dicucuk-cucuk pin tudung. Sesampai di dom,
Hana terus membaringkan tubuhnya. Akhirnya, dia pun terlelap dalam kesakitan itu. Hana, kenapa dengan kau? Ida yang tidur di sebelah Hana terjaga dari mimpinya, disebabkan oleh erangan Hana menahan sakit. Riak wajahnya yang mamai-mamai bertukar menjadi risau apabila melihat Hana yang sedang menahan sakit yang sangat sakit. Kenapa Hana? Ida diselubungi kerisauan. Dia pun mengejutkan kawan-kawannya yang lain di dalam dom itu. Selepas mengejutkan kawan-kawannya, mereka pun pergi beramai-ramai berjumpa dengan warden asrama. Siti tinggal di dom menjaga Hana yang sedang kesakitan. Selepas mereka memberitahu perkara itu kepada warden asrama, Hana pun dibawa ke klinik kesehatan. Hana diberi cuti sakit selama seminggu. Keesokan harinya, dia dihantar pulang ke rumahnya. Ahli keluarganya sangat risau akan keadaan Hana. Tidak pernah lagi Hana sakit sedemikian rupa. Sudah 2 bulan Hana tidak hadir ke sekolah. Selepas bercuti sakit selama seminggu, Hana ada pulang ke asrama. Namun beberapa hari kemudian, sakit kepala Hana menyerang semula dan ianya sedikit teruk daripada sakit pada permulaannya Hana alami. Hana terpaksa dihantar semula ke rumahnya demi keselamatannya. Dalam masa 2 bulan ini jelas kelihatan perubahan pada Hana. Bukan kesehatannya kembali pulih, malah bertambah teruk. Pelbagai cara perubatan kampung dan hospital telah dia lakukan. Herba-herba dan pil-pil ubat sudah serasi dengan tekak dan perutnya. Aku dengar-dengar di kampung sebelah ada yang pandai merawat sakit-sakit begini nih. Atuk Hana berkata kepada ibu dan ayah Hana pada satu hari ketika mereka berkumpul di rumah Hana. "Kat mana tuh ya?" tanya Mak Hana yang masih sedih dan risau akan keadaan Hana. "Kat kampung Tengkarason, kenalan juga, senang urus. Esok kita ke sana," jawab Atuk Hana. Yalah, pada keesokan harinya, mereka pun ke tempat yang mereka ceritakan semalam. Sesampai di destinasi, mereka menyatakan tujuan mereka datang di situ kepada orang-orang yang berkenaan. Setelah berborak untuk seketika, akhirnya kata putus diperolehi. Orang itu akan coba mengobati sakit Hana. Mereka pun membawa orang itu ke rumah keluarga Hana. Keadaan Hana nampaknya semakin baik, badannya juga semakin berisi. Namun, keadaan itu tidak berpanjangan. Setelah beberapa ketika, sakit kepala Hana menyerang semula, dan serangan kali ini semakin teruk daripada yang sebelumnya. Pada kali ini, keluarga Hana terpaksa juga membawa Hana ke hospital. Sebelum ini, mereka ada juga membawa Hana ke hospital, tapi dokter hanya menyatakan bahwa itu hanya sakit kepala biasa akibat kurang tidur. Sesampai di hospital, Hana ditempatkan di ward kecemasan untuk dibedah. Hana disahkan mempunyai ketumbuhan di kepalanya. Sabar Ina, insya Allah keadaan Hana akan baik dan kembali seperti biasa. Makcik Hana mententeramkan emak Hana yang sedang bergelora hatinya. Emak Hana hanya tunduk menitiskan air mata.
Sangat tidak disangka anaknya akan menjadi begitu. Kini rambut lebat Hana sudah tiada lagi. Rambut itu sudah dicukur halus. Sebelah tempurung otaknya pun sudah dikeluarkan. Keadaan Hana sekarang tidak lagi seperti yang dulu. Sangat berubah. Bayangkan bagaimana seseorang itu sudah tiada lagi sebelah tempurung kepalanya. Bahagian sebelah kepala Hana kelihatan seperti tenggelam. Namun, walaupun keadaan Hana begitu, keluarga Hana dan juga sahabatnya tidak putus-putus mendoakan kesembuhan Hana daripada sakitnya. Hana terkujur di atas katil seperti mayat hidup. Tidak mampu berkata-kata, dia kini sudah tidak boleh bercakap lagi. Hanya matanya yang berbicara. Kelihatan matanya redup apabila melihat emaknya yang tertidur kepenatan di sisinya. Ya Allah, peliharalah keluargaku dan sahabatku dari sebarang penyakit. Cukuplah hanya aku yang jadi begini. Janganlah Engkau uji lagi mereka dengan keadaan sebegini, ya Allah. Sesungguhnya aku sangat menyayangi mereka, ya Allah. Doa Hana di dalam hati. Air mata mengalir halus di pipinya. Hana, Hana! Emak Hana menjerit kecil apabila melihat keadaan Hana yang semakin sukar untuk bernafas. Namun, Hana tetap mengukir senyuman kepada emaknya untuk mengurangkan kerisauan emaknya. Hana semakin payah untuk bernafas. Namun, dia perlu kuat. Belum masanya lagi untuk dia pergi. Dia perlu menunggu ketibaan ayahnya dari kampung. Dia perlu kuat. Emak Hana menghubungi ayahnya di kampung setelah melihat keadaan Hana yang semakin membimbangkan. Setelah mendapat panggilan daripada emak Hana, ayah Hana terus bergegas ke hospital. Jarak ke hospital dari kampung mereka mengambil masa selama sejam. Ayah Hana terpaksa pulang sekejap ke kampung untuk melihat keadaan adik-beradiknya yang lain di kampung itu. Namun, ayah Hana tidak menyangka keadaan Hana akan jadi begitu ketika dia baru sahaja sampai di kampung. 44 menit kemudian. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bawa bersabar banyak-banyak ya Saleh, Ina. Pakcik Hana cuba untuk menyurutkan keadaan emosi kedua orang tua Hana. Hana telah pun menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah sempat melihat wajah kedua orang tuanya. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, dia sempat memberikan senyuman yang paling manis buat kedua orang tuanya dan juga keluarganya yang ada di situ. Keadaan di hospital itu menjadi sunyi, sayuh, dan pilu. Hari itu hari Jumat. Mereka terkejut dengan berita yang diterima dari ahli keluarga yang berada di hospital. Berita yang sangat tidak dapat diterima. Meski mereka tahu setiap yang bernyawa akan pergi juga. Dia, seorang gadis yang periang, cantik, manis, ayu, penyayang, dan juga anak yang patuh. Dulunya dia sihat sejahtera. Siapa sangka dia akhirnya pergi ke tempat yang lebih sejahtera. Jenazahnya dibawa pulang ke kampung halamannya
dari hospital pada hari itu juga. Orang ramai sudah pun berkumpul di rumah mereka. Para wanita kerjanya di dapur, para lelaki ada yang membantu di rumah, dan ada juga di tanah kubur. Sesampainya jenazah itu di rumah, air mata menetes jatuh, sebab di dada tidak dapat ditahan. Perasaan yang datang itu sukar dilawan. Pada hari itu, banyak mata yang bengkak merah. Kelihatan para ahli keluarga ada yang kuat, ada yang lemah. Keranda diusung ke tanah kubur. Namun, sebelum itu, para ahli keluarga sempat untuk menatap dan mengucup jenazah untuk yang kali terakhir. Akhirnya, berakhirlah kisahnya di dunia ini. Dia telah pun pergi, namun dia tidak akan pernah mati di dalam hati mereka. Kalau Hana masih ada di dunia ini, mesti dia ikut pertandingan nyanyi itu kan, Bang? Kalau arwah itu masih hidup, mesti senang jadi dia dapat step tari itu. Arwah tuh ja tempat aku meluah. Banyak kenangan kami bersama. Lagu itulah yang selalu arwah tuh nyanyi-nyanyi ketika arwah masih hidup. Dia takkan pernah pergi di dalam hati-hati mereka. Dia akan sentiasa hidup dalam kenangan, memori, dan juga di dalam hati mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari Allah kita datang dan kepadanya kita kembali. Berikutnya ialah cerpen yang bertajuk Tayar Bas. Prang! Suasana bengkel kereta yang tidak pernah sunyi pada waktu terang. Mekanik-mekanik di situ menjalankan amanah dengan sasah untuk meneruskan kehidupan mereka. Bengkel itu nampaknya hanya menerima kendaraan-kendaraan berat untuk dibaiki. Di satu sudut, bengkel itu kelihatan seorang lelaki yang berusia lewat 50-an, sedang bertungkus lumus mengganti tayar sebuah bas yang pancit. Lelaki itu kelihatannya seperti mudah untuk membuka dan mengganti tayar tersebut. Entahlah, memang senang ataupun sebaliknya. Pak Akib, lu rehatlah dulu. Nanti lu boleh sambung buat itu kerjalah, kata Tauke kepada Pak Akib, lelaki usia lewat 50-an itu. Tidak apalah Tauke, dah nak siap dah ni, balas Pak Akib. Pak Akib pun meneruskan kerjanya menggantikan tayar bas yang pancit itu. Biar sesusah manapun, dia perlu teruskan juga kerjanya itu. Wah Ima, handphone baru nampak? Zila menegur Ima yang sedang sibuk mengusik telepon pintar barunya itu.
Ima hanya menguntum senyuman sebagai balasan. iPhone 6 Plus bro, mantap. Giliran Ika pula bercakap. Dia dan Zila baru sahaja sampai di bilik dari pasar. Di sini kita dapat lihat mereka bertiga ialah roommate. Betul tidak? Selain itu, mereka juga merupakan couchmate di University Malaysia Sabah. Mereka kini dalam semester 2 dalam pengajian mereka, seni kreatif. Mereka tidak tinggal di kolej kediaman kerana diri mereka mampu untuk menyewa bilik, kecuali Ika yang berlagak mampu. Ketiga-tiga mereka berasal dari tempat yang sama, yaitu Inanam. Mereka sudah bersahabat sejak mereka dalam tingkatan 6 lagi dan persahabatan itu berterusan hingga kini. Sepertinya talian antara mereka agak kuat kerana mendapat tawaran universiti dan kos yang sama. Ima dan Zila lahir dalam keluarga yang agak bahagia dari segi harta, manakala Ika lahir dalam keluarga yang hanya mampu membeli motosikal sebagai pengangkutan keluarga. Namun begitu, Ika tidak dapat menerima hakikat itu. Di rumah, dia sering marah-marah kepada orang tuanya kerana tidak mampu memberikan apa yang dia inginkan. Ditambah lagi, dia ialah anak tunggal dalam keluarga mereka. Pak, belikan Ika handphone baru. Satu hari, Ika berkata kepada papanya ketika dia pulang ke rumah mereka. Handphone yang dulu tu kan masih elok. Buat apa lagi nak membazir beli yang baru? Alapa, handphone ni dah lost trending lah. Tak kuasa aku nak guna handphone ni lagi. Iyalah, insya-Allah nanti papa beli. Ika nak iPhone 5 tau pa. Terbeliak mata Pak Akib mendengar iPhone tersebut. Namun, Pak Akib akan cuba untuk mendapatkan handphone tersebut untuk anak tunggalnya itu. Biar patah tulang temulangnya ketika membanting tulang demi anak tunggalnya itu. Terpaksalah Pak Akib dan Mak Mirah membatalkan niat mereka untuk membeli tilam baru untuk sementara waktu ini. Hei Zila, field trip untuk pengurusan seni kita tu bila ya? Terlupa pula. Tanya Ika kepada Zila. Astagfirullah Cik Ika. Boleh-boleh lupa ya. Next week sayang. Jawab Zila. Ya pula. Ika tersengi hingga terkeluar bulu hidungnya. Akhirnya, waktu untuk mereka buat kerja lapangan telah pun tiba. Mereka akan membuat satu program seminar motivasi untuk pelajar tingkatan 6 di SMK Datuk Pangeran Galpam, Sandakan. Setelah menempuh dugaan semasa mengurus tajaan, melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan dan lain-lain sebelum program mereka dilaksanakan, pada hari ini hasil usaha mereka itu akan dituai. Tapi masih terlalu awal untuk meraihkannya kerana hari ini mereka baru bertolak dari UMS ke sekolah tersebut menaiki bas UMS.
Semua ahli kumpulan termasuklah Ima, Zila, dan Ika diminta untuk berkumpul di padang kawat UMS kerana bas akan mengambil mereka di sana langsung bertolak ke destinasi. Setelah usai memunggah barang-barang yang ingin dibawa ke destinasi, salah satu tayar bas tersebut rosak. Tayar itu seperti seakan-akan akan meledak pada bila-bila masa sahaja. Perkara ini sangat berbahaya buat mereka, ditambah lagi perjalanan yang agak jauh itu. Oleh itu, sebelum bergerak ke destinasi tujuan mereka, SMK Datuk Pangeran Galpam, bas itu terpaksa dibawa ke bengkel untuk ditukar tayar. Leceh lah bas ni, masa-masa beginilah buat hal, rungut Ika. Cubaan, Ima membalas sambil tergelak kecil. Semasa berada di bengkel tersebut, 3 sahabat ini tidak tahu untuk duduk diam. Mungkin mereka sudah lupa bagaimana untuk diam. Sekejap ke situ, sekejap ke sana. Setelah berasa letih, barulah mereka duduk diam. Di depan mereka, seorang lelaki tua yang seusia ayah Ika sedang mengganti tayar bas mereka. Ika melihat penuh kusyuk. Lelaki tua itu mengeluarkan batang besi sepanjang sedepah lebih bersama satu tukul besar. Ika mengamati perlakuan lelaki tua itu mengganti tayar bas mereka. Kalau lelaki lembek yang buat kerja ni, confirm tak jadi. Ika membuat kesimpulan daripada apa yang dilihatnya dalam hati. Tiba-tiba, dia teringat ayahnya. Papanya juga membuat kerja yang sama seperti lelaki berusia yang ada di depannya sekarang ini. Rela tak rela, terpaksa melakukannya hanya untuk beberapa helai kertas. Helaian kertas itulah yang mencipta jurang antara dirinya dengan ibu bapanya. Kerana benda itulah dia membenci kedua orang tuanya. Siapa yang kejam di sini? Adakah helai-helai kertas itu? Fikir sendiri. Satu cahaya mula menyulu gelap di dalam hatinya yang selama ini sentiasa kelam dan suram. Sekarang ini fikirannya tertumpu 100% tentang papa dan mamanya. Apa yang telah dia lakukan selama ini kepada mereka memang tidak patut. Tersangat tidak patut. Nampaknya kesedaran akan pengorbanan orang tuanya kepada dia sudah mulai timbul dan terapung. Papa, Mama, wahai anak, ketika kamu dilahirkan, hidup mereka engkau serikan. Jangan pula kamu menyakitkan. Semoleknya jangan itu dilakukan. Apabila keluar dari rahim bonda, kita pun wujud di dunia fana. Mereka gembira dengan kelahiran kita. Dengan penuh sayang mereka besarkan kita. Ketika peringkat bayi, betapa comelnya hingga sayang terbit di hati. Ibu bapa memberi nama yang indah, agar akhlak seindah nama yang indah. Nah, itulah harapan mereka terhadap kita.
Jangan hampakan harapan mereka. Jangan biarkan harapan menjadi reka. Apabila sudah besar, payah dikata, mula meluka perasaan hati ibu bapa. Tiada lagi mesra tegur sapa. Mula membantah cakap mereka. Mula durhaka akan mereka. Jangan begitu. Selalulah tangan mereka kau sentuh. Takut hidup tidak direstui. Hidup menjadi tidak menentu. Program mereka hampir sampai ke kemuncaknya. Sebelum majelis berakhir, mereka membuat satu sesi luahan hati daripada ahli kumpulan mereka yang sukarela berkongsi. Sesi ini memang sangat menyentuh hati, sangat terasa hati disentuh. Cerita yang mereka kongsi adalah berkaitan ibu bapa. Pengorbanan ibu bapa kepada anak dan macam-macam lagi. Apa yang paling menyentuh hati ialah perkongsian berkaitan mereka yang sudah tidak berbapa, tidak beribu, dan juga yatim piatu. Cerita ini buat Ika tersentak, sangat tersentak. Selesai sahaja sesi luahan itu, maka berakhirlah majelis mereka. Sesi berfoto mula mengambil alih dan sesi ini memang agak popular pada zaman ini. Masing-masing dengan gaya tersendiri, ada yang mata ke atas, ada yang bibir muncung ke depan, ada badan yang dilentikkan, dan bermacam-macam gaya lagi. Pening kepala datuk moyang di pusara melihat gaya-gaya cicit mereka tersebut. Terima kasih abang-abang dan akak-akak sebab sudi buat program di sekolah kami ni. Pelajar-pelajar tingkatan 6 di sekolah itu silih berganti mengucapkan terima kasih kepada abang-abang dan kakak-kakak dari UMS. Setelah mengucapkan terima kasih, ada beberapa pelajar gedik dan sopan mengambil gambar selfie dengan abang-abang kaca dan kakak-kakak Jamila dari UMS. Termasuklah Ika and the gang. Abang-abang dan kakak-kakak yang mungkin kurang rupawan di mata mereka hanya melihat ingin dimengerti. Hampa. Pandangan mereka itu tidak dapat ditafsir oleh pelajar-pelajar itu. Ada juga yang sempat berganti nomor telepon. Siapa tahu, mungkin jadi jodoh malam pertama. Program seminar motivasi mereka berjalan dengan lancar. Walaupun ada ranting-ranting yang tiba-tiba terjatuh, masalah itu dapat mereka selesaikan dengan matang. Ika baring termenung di biliknya. Hari ini dia tidak akan keluar kemana-mana. Ima ada hantar chat kepadanya melalui WeChat untuk mengajaknya keluar jalan dengan Zila, tapi dia menolaknya. Lagipun sudah lama dia tidak lepak di bilik usangnya ini. Pikirannya melayang. Terbayang wajah tua semasa kejadian tayar bas mereka yang tiba-tiba bermasalah sebelum mereka kesandakan hari itu. Wajah tua itu mengerah kudrat yang masih ada untuk mengisi rezekinya pada hari itu.
Ika juga teringat cerita kawan-kawannya yang dikongsi kepada pelajar-pelajar tingkatan 6 di SMK Datuk Pangeran Galpam. Kini wajah ibu bapanya pula bermain di pikirannya. Terkenang dosa-dosanya selama ini kepada mereka. Selama ini mata hatinya buta untuk melihat pengorbanan ibu bapanya kepada dia, semata-mata hanya untuk membesarkannya. Dia terlalu terikut-ikut dengan hati syaitannya yang ingin berlagak hidup seperti anak usahawan. Ika keluar dari biliknya. Dia ternampak papanya tertidur kepenatan di ruang tamu mereka. Dia mendekati tubuh yang kepenatan itu. Dia memandang wajah papanya. Air matanya mengalir. Wajah tua itu tetap manis, meski setiap hari menempuh payah. Wajah itu mendamaikan hatinya. Dia bertekad akan membuat senyuman akan selalu terukir di bibir kedua orang tuanya selepas ini. Ya, Ika sungguh-sungguh bertekad. Dua wajah manis mendamaikan hati. Janganlah diguris, jagalah hati. Dua wajah manis, bahagia terasa. Janganlah diguris, bahagia sentiasa. Wajah gembira terpancar cerah dari dua insan bergelar ibu dan ayah. Menerima kehadiran insan baru dalam dunia. Di sana, bayi comel memberi bahagia. Ibu ayah sanggup berjaga malam demi menjaga bayi yang tidur di buayan. Ibu ayah silih berganti bernyanyi untuk si bayi comel yang disayang. Ya, di pagi hari ayah menggantikan tugas ibu, pergi mencuci kain. Meskipun begitu, ayah tetap menjalankan tugas untuk mencari nafkah untuk ibu dan bayi. Ya, di tengah hari ayah menggantikan tugas ibu bekerja di dapur. Meskipun begitu, ayah tetap menjalankan tugas untuk mencari nafkah untuk ibu dan bayi. Insan mulia di dunia, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di masa kecil hingga kini. Ibu dan ayahlah yang membersihkan aku semasa kecil. Ibu dan ayahlah yang mendodoikan aku ketika waktu tidur semasa kecil. Pengorbanan kamu untuk aku bukan kecil. Maaf kupinta dari kamu, wahai ibu dan ayahku. Setiap ekspresi wajah yang terhasil dari kamu adalah berpunca dari aku. Aku sudah sadar pengorbanan kamu untukku bukan kecil. Di masa aku masih di zaman kanak-kanak, ayah, ibu, kamu memelukku dengan kasih sayang.
Kamu mencium aku dengan penuh kasih dan sayang. Kamu membesarkan aku dengan kasih sayang. Cerpen yang seterusnya bertajuk Nakama. Hari ini hari pertama aku menginjakkan kaki di sekolah itu. Sebenarnya aku rasa sangat penat untuk melangkah masuk ke sekolah itu kerana aku tidak berhasrat untuk melanjutkan pelajaranku dalam tingkatan 6 di sekolah itu. Apa boleh buat? Kerana lewat mendaftar aku terpaksa bersekolah juga di situ. Hari pertama di sekolah baru itu, aku masih berasa sedikit kekok. Maklumlah, tempat barulah katakan. Belang masih malu-malu untuk keluar. Mujurlah pelajar-pelajarnya di sini agak mesra. Tidaklah terlalu kekok aku di tempat itu. Pelajar yang mau mendaftar masuk, sila perkenalkan diri kamu. Beberapa orang pelajar yang baru mendaftar masuk pun maju ke depan untuk memperkenalkan diri mereka. Dan akhirnya tibalah giliran aku untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nizam bin Muhammad Syukri. Dulu saya bersekolah di SMK Simpangan Paitan, Beluran. Kawan-kawan boleh panggil saya Ijam. Aku memperkenalkan diriku. Hari pertama di sekolah itu, aku masih lagi berasa kekok. Selok-belok di sekolah itu masih tidak seberapa aku ketahui. Semasa waktu persekolahan tamat, aku sempat sesat sebelum menemui jalan untuk keluar. Semasa aku berjalan kaki pulang dari sekolah, salah seorang pelajar kelasku menegur aku dari belakang. Tangan dihulur ingin berjabat tangan sebagai salam perkenalan. Aku menyambut huluran tangan itu sambil berbalas senyuman. Kami pun berjalan pulang bersama sambil bertukar biodata diri. Namanya Hazwan. Budak yang berjalan pulang bersama-sama aku Namanya Hazwan. Budak yang berjalan pulang bersama-sama aku kemarin. Dia tinggal berdekatan dengan sekolah. Aku pula menyewa bilik berdekatan dengan sekolah itu. Kebetulan kami hampir berjiran, maka hubungan kami semakin rapat. Hazwan kerap pergi ke tempat aku. Kami lepak-lepak santai ditemani secangkir kopi dan sekotak rokok seluduk. Biasalah, masih remaja kan? Akhlak kami tidaklah rosak teruk seteruk yang orang lain fikirkan. Kami merokok pun kerana terlanjur ke arah itu ketika belum melanjutkan pelajaran di tingkatan 6 lagi. Setiap manusia pasti ada zaman jahilianya, dan begitulah juga dengan kami.
Ramai orang kurang peka kepada ini. Manusia yang berperangai teruk ketika dulunya sekali berhijrah akan lebih baik daripada mereka yang memang terdidik adabnya. Hampir setiap hari selepas kelas, Hazwan akan melepak di bilik sewaku. Tidaklah aku kesepian di tempat yang masih sedikit asing kepada aku ini. Kadangkala kami akan keluar ke pasar atau berjalan-jalan ambil angin. Bagi mereka yang berotak disaluti pikiran negatif akan menganggap kami pasangan kekasih, yaitu gay. Biarkan mereka. Mereka berhak untuk menjadi Tuhan. Apa yang penting, terus berjalan menuju destinasi diri. Dan yang paling penting, gembirakan diri sendiri. Sudah hampir setahun setengah aku bersekolah di sekolah itu. Aku sudah biasa dengan persekitaran di situ. Peperiksaan untuk semester 1 dan 2 sudah pun kami pelajar pra-university tempuhi. Oleh itu, buat masa ini, aku dan rakan-rakan seperjuangan aku menumpu minda kami untuk peperiksaan semester ketiga pula. Aku sudah mula mengumpul ramai kawan. Sebenarnya bukan kawan, tapi sahabat. Hazwan, Haki, Saprel, Mardi, Jismi, dan Remat. Kini ialah sahabat yang aku sayangi. Tapi aku tidaklah membataskan diriku untuk berkawan dengan orang lain. Bezanya kami bertujuh selalu ketawa bersama, menangis bersama, dan keluar bersama selain di sekolah. Haki, jomlah kita main badminton nanti. Aku mengajak Haki. Bila? Respon Haki kepada ajakanku. Bila kau rasa kita semua free. Petang Selasa nih, macam. Oke, aku enjak. Nanti bagi taulah ada orang yang lain. Oke. Pada petang Selasa seperti yang dijanjikan, kami pun bermain badminton. Untuk kali ini, kami terlupa untuk mengajak Hazwan untuk sama-sama bermain badminton. Hazwan mendapat tahu yang kami bermain badminton pada petang itu. Dia pun terasa hati dengan perbuatan kami. Seolah-olah dia sudah dipinggirkan, terutamanya oleh aku. Aku seperti sudah melupakannya setelah mengumpul ramai kawan di situ. Terlupakah aku akan dirinya? Manusia pertama yang menerima kewujudan aku di tempat itu. Selepas kejadian itu, Hazwan seperti menjauhkan diri dari kami. Dia kelihatan selalu sendiri, dan kadang-kadang bergaul dengan mereka yang tidak pernah dia gauli. Aku merasa kasihan kepadanya. Teruklah si Ijam tu, tak suka aku berkawan dengan budak tu. Sudahlah pemalu, sok-sok suci betul. Pada satu hari, Hazwan berkata kepada Rimat. Rimat pun menceritakan perkara itu kepada kami ketika kami sedang melepak santai di dataran. Aku tidak berkecil hati dengan kata-kata Hazwan itu. Malah, aku berasa simpati mendengar semua itu. Aku menenangkan sahabat-sahabatku yang tidak berpuas hati dengan Hazwan. Sebenarnya, salah kami juga kerana terlupa sekejap akan dirinya. Buat seketika kami tidak bertegur dengannya. Tahun semakin dekat dengan penghujungnya. Peperiksaan semester ketiga tidak lama lagi akan bermula. Sebelum semua itu berlaku, kami membuat satu majlis perpisahan untuk kami pelajar pra-university. Sebenarnya, majlis itu bukan untuk meraihkan perpisahan kami nanti,
Tapi majelis itu kami adakan untuk kami semua dapat berkumpul bersama-sama guru-guru yang mengajar kami. Kami mendapat budget perbelanjaan hasil daripada kutipan duit dari setiap seorang daripada kami. Untuk jamuan majelis tersebut, kami berenam tidak termasuk Hazwan kerana pada hari itu dia tidak hadir ke sekolah dengan sukarela untuk menguruskan majelis itu bersama-sama dengan 7 orang lagi sahabat perempuan kami. Selepas kelas, kami pun bercadang untuk ke pekan membeli keperluan yang diperlukan untuk masakan dan lain-lain. Di kesempatan ini, kami cuba untuk berbaik semula dengan Hazwan. Mereka yang lain sudah ke pekan menggunakan kereta. Jadi, tinggallah aku seorang yang tinggal. Aku mengajak Hazwan ke pekan untuk bersama-sama mereka membeli keperluan majlis itu nanti. Wan, jom ke pekan? Buat apa ke sana? Ajakanku dijawab soalan oleh Hazwan. Beli keperluan untuk majlis kita nanti. Jom lawan. Baiklah. Sebelum itu, aku nak minta maaf dengan kau. Janganlah coba untuk menjauhi kami lagi gara-gara perkara yang sudah berlalu tuh. Kami tiada niat pun tak ajak kau hari itu. Maafkan kami ya Wan. Sebenarnya aku dah lama maafkan kamu, tapi aku malu untuk mendekat semula dengan kamu. Mungkin kerana ego aku kuat. Tak apalah Ijam, lupakan. Maafkan aku juga kata yang tidak baik pasal kau hari itu. Sudah lama aku maafkan kawan. Hehehe. Aku memberi senyuman yang paling manis dan dia pun membalasnya dengan senyuman yang lebih manis daripada senyumanku. Tidak apalah. Yang penting kami sudah berbaik semula. Aku dan dia pun menyusul sahabat-sahabat yang lain di pekan dengan menaiki motornya. Suasana dapur rumah Joya kelihatan meriah pada maghrib itu. Kami berkumpul di situ setelah selesai membeli keperluan untuk majlis kami itu nanti. Rumah Joya menjadi tempat untuk kami memasak jamuan. Maka sibuklah kami untuk menyediakan resepi-resepi masakan yang akan kami masak. Dan pada malam ini, kami akan tidur di rumah Joya. Rumah Joya berdekatan dengan dewan di mana kami selalu bermain badminton. Kurang lebih jam 9 malam, aku dan 6 sahabatku pergi ke dewan untuk berentap siapa yang handal bermain bulu tangkis. Betapa gembiranya aku pada masa ini. Hidupku di situ mereka hiasi. Pada malam itu, kami bermain hingga lewat tengah malam. Kami bermain hingga sebegitu sekali kerana kemungkinan itu ialah permainan kami yang terakhir. Dan selepas ini, peluang untuk kami bermain bersama-sama mungkin agak tipis. Masing-masing dengan menuju jalan yang ingin dituju. Majlis yang kami adakan berjalan dengan lancar. Walaupun cuma majlis kecil-kecilan, tapi majlis itu agak meriah. Kami bersalaman dengan guru-guru kami dan meminta restu ilmu daripada mereka semua. Aku dan mereka, Hazwan, Haki, Saprel, Mardi, Jismi, dan Rimat, berjanji tidak akan lupa kawan selepas sahaja kami menghabiskan pelajaran kami dalam pra-university. Walaupun selepas ini kami akan mengambil hala tuju masing-masing. Teman, aku terus terang, di saat aku sendiri, aku merindukan kamu. Teman,
Kini kau telah pergi, walaupun aku tahu pasti itu terjadi. Selama 1,5 tahun telah kita bersama, menempuh suka dan duka bersama. Segala pengalaman mencipta kenangan untuk dijadikan kenangan untuk kita semua. Saat pertama kali kaki melangkah masuk untuk pertemuan pertama kali, mungkin kamu sudah kenal mengenali, tapi kita belum lagi kenal mengenali. Oleh itu, mari kenal mengenali. Di situ tambah sayang antara kita kawan. Salam perkenalan, kita berjabat tangan, mengukir senyuman untukmu teman. Percayalah, berdoalah, kita akan berjumpa dan bersama bergembira. Bersabarlah dan berdoalah, kita akan berjumpa dan akan gembira bersama. Ya, harap selepas ini hubungan kita tidak akan putus. Engkau ke situ, engkau ke sini, engkau ke sana. Aku berjalan lurus. Persahabatan kita adalah yang tertulus. Bila kita jumpa nanti, hubungan kita tetap begini. Jangan pernah tidak kenali akan temanmu sendiri. Kan kita pernah bersama di susah dan kasih. Janganlah ditangisi perpisahan kita ini. Dengan izinnya nanti, pasti kita bertemu lagi. Bergembiralah seperti dulu, walaupun tak dapat melakukannya selalu. Tapi bersyukurlah, karena masih dapat memadam rindu yang menyala.